Ops khas motosikal selama 2 bulan di seluruh negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Awatif Eza. JPJ laksana operasi khas motosikal selama 2 bulan di seluruh negara mulai hari ini hingga 31 Disember dengan fokus kepada 8 kesalahan utama. Ketua Pengarahnya, Datuk Edi Fadli Ramli memaklumkan ini termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan dan perlindungan insurans. Juga langgar lampu isyarat, ubah suai kenderaan, tidak pakai topi keledar, lumba haram dan kesalahan teknikal lain. Operasi dijalankan susulan trend peningkatan kadar kemalangan maut bulanan, babitkan penunggang dan pembonceng motosikal. Statistik PDRM tunjukkan 1,908 kes atau 70% kadar kemalangan dengan kematian melibatkan motosikal dilapor setiap bulan. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pelajaran diarah tidak berkompromi dengan budaya samsing, buli dan gangsterisme di institusi pendidikan masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegaskan budaya itu perlu dihentikan kerana ia menganiaya mangsa. Cuma saya bagi nasihat secara umum jangan berlaku di sekolah, sekolah menengah, sekolah tahfiz, sekolah Cina, semua. Dan ini kena dihentikan. Guru besar, pengetua dan kansler, pengetua kolej juga harus bertanggungjawab untuk melihat bagaimana hentikan budaya buruk ini. Ya? Kerana terlalu banyak komplain. Yang dapat itu bila kalau kebetulan terbongkar di media sosial. Tapi ini mesti dihentikan. Naya anak-anak. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar Universiti Awam didakwa menjadi mangsa buli penuntut senior. Mangsa dipercayai cedera akibat ditekap seterika. Pelaku bagi kes buli dan dera babit pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM sedang dikenal pasti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, siasatan mengenainya dilaksana Kementerian Pertahanan. Kementeriannya akan turut membantu siasatan seiring dengan gesaan Perdana Menteri untuk hapuskan gejala buli di semua institusi pendidikan. Dalam konteks UPMN ini, kerana mereka yang datang ke sini, sebahagian daripadanya juga akan menjalani latihan kadet, pegawai-pegawai kadet. Dan pegawai kadet ini diletakkan pula di bawah ALK. Ya? Di sebelah pagi mereka pergi ke kuliah, sebelah petang sampai keesokan harinya di bawah ALK. Menurutnya, cadangan bagi menempatkan warden dalam setiap dom kadet-kadet berkenaan sedang diteliti. Berhubung dakwaan pelajar Malaysia terlibat sebagai tentera upahan asing konflik Rusia-Ukraine, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan kementeriannya akan buat siasatan dan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu. Saya akan dapatkan maklumat dulu. Saya akan dapat maklumat dulu. Sebab itu kita akan maklumkan. Okey? Pelajar IPT. Kita akan kita akan komen nanti sebab buat masa ini saya belum dapatkan maklumat secara lengkap secara ni. Dan lepas itu kita akan buat kenyataan. Beliau ditemui media selepas solat Jumaat di Masjid UPNM di Sungai Besi. 4 anggota polis ditahan berhubung kes kecurian barang kemas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Ruzdi Muhammad Isa berkata, tangkapan dilakukan ke atas anggota polis yang berpangkat konstable hingga korporal berusia antara 28 hingga 35 tahun itu di sekitar setapak Kuala Lumpur. Siasatan kes itu dibuka semula bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan selepas diklasifikasikan sebagai kertas inkuiri polis KEP. Siasatan dijalankan berikutan laporan polis oleh seorang lelaki tempatan berhubung kecurian barang kemas itu. Susulan penahanan itu, polis merampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan dengan berat anggaran 11.52 gram. Kesemua suspek ditahan reman 3 hari sehingga esok di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. 11 warga Malaysia yang jadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang.
Kementerian Luar memaklumkan salah seorang mangsa tiba di tanah air 25 Oktober lalu. Baki 10 lagi tiba hari ini. Kementerian hargai kerjasama pihak berkuasa Kemboja dalam usaha menyelamat dan membantu kepulangan mangsa ke Malaysia. Usaha tangani isu warga Malaysia jadi mangsa penipuan sindiket berkenaan akan dipergiat. Rakyat Malaysia yang berhasrat cari pekerjaan di luar negara diingatkan sentiasa berhati-hati dan pastikan kesahihan pekerjaan ditawarkan. Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS digantung berkuat kuasa hari ini. Perintah pergantungan itu bagi menambah baik tata kelola dan tadbir urus pertubuhan itu. Usaha dengan kuasa yang diperuntukkan kepada di bawah Seksyen 20-1 Akta Pertubuhan Peladang 1973, Akta 109. Pendaftar dengan ini membuat satu perintah seperti berikut. Bahawasanya saya Amir bin Matamin, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang sebagai pendaftar Pertubuhan Peladang mengikut Seksyen 7-2 Akta 109 dan melalui kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 20-1 Akta yang sama, dengan ini mengisytiharkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS digantung perlembagaannya. Semasa tempoh penggantungan, NAFAS akan diurus dan ditadbir oleh pentadbir-pentadbir yang dilantik oleh beliau untuk menguruskan hal ehwal pertubuhan itu. Bagaimanapun, NAFAS masih terus beroperasi seperti biasa dengan kaki tangan dan pegawai sedia ada akan meneruskan sebarang urusan di bawah arahan pentadbir. Isu pertikaian lesen pendudukan sementara LPS terhadap sebidang tanah di Mukim Kuala Kedah. Polis nafi dakwaan kononnya pihak berkuasa tidak ambil tindakan terhadap laporan yang dibuat. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Siti Nur Salawati Saad berkata kandungan dimuat naik di akaun TikTok Abu Ismail yang cuba menarik perhatian umum telah diteliti. Siasatan mendapati pertikaian telah tercetus sejak 2013 sehingga mengheret isu tersebut ke mahkamah. Susulan itu, beberapa laporan polis dibuat kedua-dua pihak. 3 kertas siasatan dibuka dengan 2 daripadanya selesai. Satu lagi siasatan masih diteruskan memandangkan beberapa dokumen yang didakwa palsu memerlukan pengesahan daripada pihak berkaitan. Laporan yang polis yang dibuat sebanyak 75 laporan kita telah melayani dan bukan kita pejam. Mata walaupun pertikaian ini melibatkan tentang tuntutan sivil dan sebagainya. Jadi pihak polis telah menasihati kedua-dua belah pihak yang mana jika berlaku pelanggaran mana-mana peruntukan undang-undang daripada laporan polis yang telah dibuat, pihak polis IPD Kota Star akan melaksanakan siasatan. Seorang lelaki yang dilapor hilang selepas terjun dari jambatan Sungai Maung, Kampung Gita Lama Kuching ditemukan lemas kira-kira 30 meter dari lokasi kejadian. Mangsa Alif Fazri Azlam, 34 tahun, ditemui terapung oleh orang awam pada pukul 3.50 petang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata pihaknya kemudian mengambil mayat mangsa menggunakan bot penyelamat. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Semalam, pihak bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian tersebut pada pukul 8.52 pagi setelah mangsa dipercayai naik ke atas jambatan dan terjatuh. Mangsa disedari terjatuh dari jambatan berkenaan oleh isterinya kira-kira 8.30 pagi. Musim tengkujuh di Malaysia dijangka bermula Selasa depan hingga Mac 2025. 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku dalam tempoh berkenaan. Orang ramai diminta siap sedia. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Muhammad Hisham Muhammad Anip memaklumkan hujan lebat berterusan untuk beberapa hari boleh mengakibatkan banjir. Ia melibatkan kawasan berkedudukan rendah dan berhampiran sungai. Banjir boleh jadi lebih ekstrim jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan air pasang besar dan luruan ribut. Dapatkan maklumat cuaca semasa seluruh negara daripada Met Malaysia.
Dalam pada itu, beliau memaklumkan semasa fasa awal musim tengkujuh dari November hingga Disember 2024, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Manakala pada Januari hingga Februari 2025 pula membabitkan Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain jika luruan monsun kuat dan wujud sistem cuaca tekanan rendah. Selain itu, tiupan angin timur laut berterusan dan kencang boleh mengakibatkan laut bergelora, kenaikan paras air laut dan ombak besar di Laut Cina Selatan. Menjelang fasa akhir musim tengkujuh pada Januari hingga Mac tahun depan, kawasan utara Semenanjung dijangka alami kurang hujan. Ia akan menyebabkan cuaca panas dan kering selain berpotensi berlaku gelombang haba. Penghuni 9 buah rumah teres di Taman Wawasan Puchong di mana berlaku kejadian tanah runtuh 16 Disember tahun lalu kini boleh mendiami kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling, Husnul Khair Muhammad hari ini mengisytiharkan kawasan itu bebas bencana dan tanah runtuh. Keputusan dibuat berdasarkan pandangan dan nasihat yang diterima daripada agensi-agensi terlibat. Ia turut mengambil kira laporan teknikal daripada bahagian kejuruteraan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kinrara, Eng Zihan berkata, kerja-kerja pembaikan pemulihan cerun menelan kos RM12.12 juta. Kini projek ni telah siap sepenuhnya dengan melibatkan kos keseluruhannya RM12.12 juta. Dan kita boleh nampak dari hari kejadian sehingga projek ni, projek penstabilan kekal siap sepenuhnya kurang daripada masa 1 tahun. Bagi saya ini merupakan satu contoh yang cukup baik di mana satu kawasan runtuh yang begitu besar, begitu serius dapat diselesaikan dalam masa yang kurang daripada 1 tahun dan penduduk kini boleh pindah balik ke rumah mereka dalam keadaan yang selamat. Mengurangkan keciciran dan bersifat lebih adil dalam mengenal pasti kumpulan SALSA untuk pemberian bantuan. Indikator Pembelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW bakal diambil kira dalam pengukuran kemiskinan lebih bermakna berdasarkan konsep pendapatan boleh guna bersih NDI. Siti Aisyah Cik P ada perinciannya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menjelaskan PAKW bertepatan dengan senario sekarang dalam menguruskan keperluan masyarakat dan membangunkan sosial ekonomi negara. Dengan adanya indikator baru ini, ianya boleh dimanfaatkan oleh pelbagai pihak, terutamanya di pihak stakeholder utama iaitu kementerian agensi yang dari masa ke semasa telah pun melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk membantu melaksanakan program-program sosial, membangunkan ekonomi dan melihat golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Jabatan Perangkaan diberi tanggungjawab bagi membangunkan indikator baharu ini. Ia membabitkan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan, 162 daerah pentadbiran serta mengikut lokasi bandar dan luar bandar. Manakala wilayah persekutuan Kuala Lumpur digunakan sebagai asas perbandingan relatif. Ia merangkumi keperluan bagi kehidupan wajar yang lebih menyeluruh iaitu makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesihatan, pengangkutan, pendidikan, komunikasi serta keperluan lain. Majikan boleh menjadikan ini sebagai rujukan dalam melihat sama ada penggajian dan juga struktur penerimaan pendapatan oleh pekerja di satu kawasan itu adakah selari dengan angka pelanjangan kehidupan wajar yang kita ketengahkan nanti. Menjadi tanggungjawab DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia yang akan menyambut ulang tahun 75 tahun Jubli Intan akan terus memperkenalkan, membantu menghasilkan statistik dari penduduk negara yang selalu kita nyatakan sebuah negara yang kuat memerlukan satu sistem statistik yang kuat, yang kukuh.
Indikator Kos Sara Hidup KSH baru mengukur tahap kos sara hidup rakyat yang memfokuskan perbelanjaan asas kehidupan wajar. Lebih terperinci dengan pecahan dibuat mengikut daerah akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Laporan Siti Aisyah Cik P, RTM. Kecoh kononnya ibu negara dilanda banjir misteri. Menerusi video yang tular, bah yang datang secara tiba-tiba itu didakwa gugur dari langit. Video berkenaan mendapat jumlah reaksi yang tinggi daripada pengguna media sosial. Semakan pasukan Biar Betul mendapati video yang tular adalah palsu. Ia dipercayai hasil suntingan. Perkara itu jelas dapat dilihat menerusi warna kenderaan berbeza pada sebelum dan selepas banjir. Usah sebar perkara tak betul bukan setakat timbulkan kegusaran, penyebarannya juga tak berfaedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Apresiasi Anugerah Seri Angkasa 2024 pada hari Sabtu, 2 November 2024, 9 malam. Dibawakan secara langsung dari Studio M1 Angkasa Puri Kota Media bersama-sama pengacara Adriana Adnan dan Farhan Asri. Saksikan persembahan istimewa daripada Drama Band dan Salimah Mahmud. Juga penampilan istimewa para pemenang Anugerah Seri Angkasa 2024. Saksikan apresiasi Anugerah Seri Angkasa 2024 di TV2 Dunia Ria. Kerajaan berpertimbang penganjuran program mempertemukan universiti atau institusi latihan pertahanan antara negara Asia Tenggara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata program itu boleh dilaksana sempena mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang dipengerusikan Menteri Pertahanan. Jessica tadi tentang Menteri Pertahanan akan tentu dalam mesyuarat. Waktu buat persiapan awal mengatakan mungkin sempena mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN diadakan satu program di mana universiti-universiti pertahanan atau institut pertahanan diadakan program untuk melibatkan mereka, good juga exposure. Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar di UPNM Sungai Besi. Perdana Menteri tidak akan beri muka kepada mana-mana pihak yang cuba mewujudkan isu perkauman dalam negara. Katanya perkara itu menjadi antara punca berlakunya kezaliman yang lebih besar sama seperti yang berlaku di bumi Gaza. Saya paling tidak tolerate di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, Ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit itu. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita bukan mata yang sepet dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. Apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? KTMB akan laksana bayaran tanpa tunai sepenuhnya mulai tahun depan. Ia melibatkan semua transaksi pembelian tiket di sektor Lembah Kelang, Utara, Selatan dan Pantai Timur. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin memaklumkan kesemua stesen KTMB di Lembah Kelang dan Utara sudah dilengkapi kios elektronik bagi pembelian tiket komuter dan ETS. Manakala stesen-stesen utama di Pantai Timur sudah dilengkapi kios elektronik pembelian tiket ekspres Rakyat Timuran dan Shuttle Timuran. Tiket boleh dibayar guna beberapa jenis kad termasuk debit, kredit, NFC dan Touch 'n Go selain menerusi aplikasi KITS. KTMB sedang giat beri pendedahan kepada orang ramai terutama warga emas dan OKU mengenai perolehan ini. Rangkaian 5G kedua Malaysia akan dilaksana U-Mobile. Syarikat itu turut dibenar bekerjasama dengan pengendali rangkaian mudah alih MNO bagi memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua. Ia bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan MCMC.
Dalam kenyataannya, MCMC memaklumkan pihaknya telah melaksanakan proses terperinci membabitkan aspek teknikal dan komersial bagi MNO dalam melaksanakan rangkaian 5G kedua tersebut. Proses pemilihan ini bagi memastikan setiap faktor dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia berjalan lancar dan memberi impak positif kepada semua. MCMC akan terus memantau kemajuan pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap semua keperluan peraturan seperti yang termaktub dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998/Akta 588. Kesemua 191 menara telekomunikasi di Pahang bagi fasa 1 dan fasa 2 telah selesai dibina dengan sebahagian besarnya sudah mula beroperasi di seluruh Pahang menerusi projek di bawah Jalinan Digital Negara Jendela. Esko Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata, terdapat sejumlah bilangan menara yang kini sedang dalam proses pelaksanaan pengoperasian membabitkan syarikat telco. Untuk fasa ketiga tahun depan untuk inisiatif 5G ini, saya difahamkan pihak DNB akan bagi tumpuan kepada negeri-negeri di pantai timur, khususnya Pahang, Kelantan dan Terengganu. Di ruang dan peluang ini saya akan gunakan untuk berbincang dengan DNB agar akses pemasangan stesen pemancar 5G ini lebih menyeluruh, melibatkan setiap daerah di negeri Pahang. Kita tak nak ada daerah-daerah yang ketinggalan. Katanya lagi, Kerajaan Pahang berharap agar sistem pemancar di Pahang akan lebih menyeluruh dan rakyat dapat mengakses rangkaian internet dengan baik tanpa ada daerah yang ketinggalan menerusi pelaksanaan fasa ketiga inisiatif 5G. Salah satu kita punya FDP lah. Kesalahan amang seksual secara fizikal terhadap kanak-kanak bertambah kepada 1,389 kes pada 2023, peningkatan 21.1% berbanding 1,147 kes tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin mendedahkan kesalahan amang seksual secara bukan fizikal dan pornografi kanak-kanak masing-masing merekodkan 91 kes dan 67 kes pada 2023. Laporan juga tunjukkan kes jenayah seksual babitkan kanak-kanak meningkat 26.5% dengan 1,567 kes direkodkan. JKM pula melaporkan peningkatan 26.1% atau 8,536 kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. Berdasarkan statistik anggaran penduduk 2024, terdapat 9.14 juta kanak-kanak di bawah 18 tahun di Malaysia, merangkumi 26.9% daripada jumlah penduduk negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah membayai hidangan makanan tengah hari kepada 7,800 prospek di 5 institusi penjara negeri itu sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-68 yang disambut hari ini. Kesemua jumlah peruntukan dibayai baginda berjumlah RM93,600. 5 penjara terlibat adalah Penjara Tapah, Penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting, Pusat Koreksional Batu Gajah dan Rumah Perantaraan Perak. Sebahagian daripada usaha yang dan juga rancangan yang telah diilhamkan oleh baginda Tuanku Sultan Perak Darul Ridwan sendiri untuk membiayai dan juga memberi satu pengiktirafan dan tidak melupakan bahawa kita ada banduan-banduan di 4 pusat penjara di sekitar negeri Perak Darul Ridwan. Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi ditemui selepas menyampaikan sumbangan makanan kepada Pusat Koreksional Kamunting mewakili Sultan Perak. Hidangan yang disediakan antaranya nasi minyak, gulai dalca dan kambing masak kurma. Pagar halangan fizikal gajah akan dibina di kedua-dua belah landasan ECRL sepanjang hutan simpan Kemansur, Temerloh, Pahang. Langkah itu bagi menghalang kemasukan gajah ke kawasan landasan kereta api yang boleh menyebabkan kemalangan.
Malaysia Railing menyatakan ujian ketahanan prototipe pagar halangan itu telah dilakukan bulan lepas. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama perhilitan. Jajaran ECRL di Hutan Simpan Kemasul merentasi beberapa ladang pertanian dan kawasan pinggiran yang menjadi habitat kumpulan gajah. Pembinaan ECRL sepanjang 665 km merentasi Pahang, Terengganu dan Kelantan turut melibatkan pembinaan 28 lintasan hidupan liar di lokasi strategik. Ia bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Saksikan secara langsung Temu Anwar at Pride Pulau Pinang, Gen AI Generasi Ada Idea, langsung dari tapak parkir Gravitas Jalan Baru Pride Pulau Pinang pada Sabtu 2 November 2024, 2.20 petang. Hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Khidmat Ketua Jurulatih Pening FC Akmal Rizal Ahmad Rakli bakal digantikan dengan jurulatih baharu. Lembaga Pengarah Pening FC memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat yang diadakan pada 21 Oktober lepas. Mesyuarat Lembaga Pengarah Pasukan itu membuat keputusan untuk menggantikan Ketua Jurulatih Pening FC dengan jurulatih lebih berpengalaman dalam saingan Liga Super bagi meningkatkan prestasi serta persaingan pasukan. Beberapa calon jurulatih utama telah dikenal pasti dan perbincangan bagi memuktamadkan kontrak bermula sejak 21 Oktober lalu. Nama Ketua Jurulatih baru yang akan mengemudi Pening FC bakal diumumkan sejurus selepas perkara dalam kontrak dimuktamadkan tidak lama lagi. Perkara itu telah dimaklumkan pihak kelab kepada Liga Bola Sepak Malaysia, MFL. Berikutan keputusan itu, Pening FC kini secara interim akan dikendalikan penolong Ketua Jurulatih Mat Saiful Muhammad dibantu pengarah teknikal Merzagua Abdul Razak. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM akan mengadakan kem latihan khas yang dijalankan bersama Persatuan Olahraga Jerman GAA tahun hadapan. Pengerusi GAA Idris Gonshika memaklumkan kem latihan berkenaan akan diadakan selama 4 minggu di Stadium Merdeka. Kem berkenaan diadakan sebagai persediaan buat pasukannya ke kejohanan olahraga berganti-ganti dunia di Guangzhou, China, Mei tahun depan. The idea of programs is always to bring people together, to learn, to get adapted, to train together, to share the knowledge, and that's we are looking about, and even to invite other teams to compete here in this environment to get prepared. Beliau menyatakannya dalam sidang media khas di Ibu Negara. Ratu Balapan Jerman, Alika Smith juga dijangka akan bersama menjalani latihan bersama skuad olahraga kebangsaan. Selain itu, beliau turut menepis dakwaan yang mengatakan Sukan Olahraga Malaysia masih jauh jika dibandingkan dengan pasukan Eropah itu apabila menganggap atlet-atlet Asia Tenggara memiliki kelebihan tersendiri. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu. Saya Atif Eza. Assalamualaikum.